Pelosi telah tiba di Taiwan dan berikrar akan memberikan komitmen Amerika Syarikat. Lalu, ianya telah membuatkan China begitu marah. Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi tiba di Taiwan lewat pada hari Selasa di dalam perjalanan yang dikatakannya bagi menunjukkan komitmen Amerika Syarikat yang tidak berbelah bagi terhadap pulau yang didakwa sendiri oleh China itu. Tetapi China telah mengecam lawatan yang dilakukan oleh peringkat tertinggi Amerika Syarikat di dalam tempoh 25 tahun sebagai ancaman kepada keamanan dan kestabilan di Selat Taiwan. Pelosi dan seluruh delegasinya telah turun daripada pesawat pengangkut tentera udara Amerika Syarikat di lapangan terbang Songshan di pusat bandar Taipei selepas mendarat pada waktu malam di dalam penerbangan daripada Malaysia untuk memulakan lawatan yang sangat berisiko menjejaskan hubungan Amerika Syarikat dan juga China ke paras yang lebih rendah. Mereka telah disambut oleh Menteri Luar Taiwan Joseph Wu dan Sandra Oudkirk serta wakil tertinggi Amerika Syarikat di Taiwan. Ketibaan beliau telah mencetuskan tindak balas daripada China di dalam pada masa yang sama. Ketegangan antarabangsa sudah meningkat dengan tindakan Rusia ke atas Ukraine. China menganggap Taiwan sebahagian daripada wilayahnya dan tidak pernah melepaskannya serta mengugut untuk menggunakan kekerasan serta membawanya semula di bawah kawalan pemerintahannya. Manakala Amerika Syarikat telah memberi amaran kepada China agar tidak menggunakan lawatan itu sebagai alasan untuk melakukan tindakan ketenteraan terhadap Taiwan. Lawatan delegasi Kongres kami ke Taiwan adalah sebagai menghormati komitmen Amerika yang tidak berbelah bagi menyokong demokrasi di Taiwan, kata Pelosi di dalam satu kenyataan sejurus selepas beliau mendarat. Perpaduan Amerika dengan hampir 23 juta penduduk Taiwan adalah lebih penting hari ini berbanding sebelum ini kerana dunia menghadapi pilihan di antara autokrasi dan juga demokrasi. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen akan bertemu dengan Pelosi pada pagi Rabu dan kemudian akan makan tengah hari bersama-sama, kata pejabat presiden. Pelosi telah mengembara bersama 6 penggubal undang-undang Amerika yang lain semenjak menjadi pemimpin politik Amerika Syarikat paling kanan selepas melawat Taiwan sebelum ini pada tahun 1997. Kementerian Luar China berkata ia telah membuat bantahan keras kepada Amerika Syarikat dengan mengatakan bahawa lawatan Pelosi mampu merosakkan keamanan dan kestabilan di Selat Taiwan. Mempunyai kesan teruk ke atas asas politik hubungan China Amerika Syarikat dan secara serius telah melanggar kedaulatan dan wilayah China. Pesawat pejuang China telah membunyikan deruman enjin pesawat yang telah membelah Selat Taiwan sebelum ketibaan Pelosi. Tentera China telah diletakkan di dalam keadaan berjaga-jaga dan bila-bila masa sahaja boleh melancarkan operasi ketenteraan yang disasarkan sebagai tindak balas terhadap lawatan Pelosi, kata Kementerian Pertahanan China. Tentera China mengumumkan latihan udara dan laut bersama berhampiran Taiwan bermula pada malam Selasa dan telah menguji sistem pelancar peluru berpandu konvensional di laut di sebelah timur Taiwan, dengan agensi berita negara China Xinhua menerangkan latihan tembakan langsung dan latihan lain di sekitar Taiwan daripada Khamis sehingga Ahad. Pelosi di dalam rangka perjalanan untuk siri jelajah Asia yang termasuk di dalam lawatan iaitu Singapura, Malaysia, Korea Selatan dan juga Jepun. Lawatannya ke Taiwan tidak diumumkan tetapi ianya dijangka mendapat liputan secara meluas dan ada sedikit ketegangan. Di dalam artikel Washington Post yang dikeluarkan selepas mendarat, Pelosi menjelaskan lawatannya sambil memuji komitmen Taiwan terhadap kerajaan demokratik yang lebih stabil sambil mengkritik China kerana telah meningkatkan ketegangan dengan Taiwan secara mendadak di dalam beberapa tahun semenjak kebelakangan ini. Kami tidak akan berdiam diri apabila Parti Komunis China terus mengancam Taiwan dan demokrasi itu sendiri, kata Pelosi merujuk kepada Parti Komunis China iaitu PKC. Pelosi juga memetik tindakan keras dan kejam China terhadap perbezaan pendapat politik di Hong Kong dan layanannya terhadap etnik Uighur Islam
serta minoriti lain yang dianggap oleh Amerika Syarikat sebagai pembunuhan beramai-ramai. Ketika Pelosi menghampiri hotelnya yang diiringi oleh kereta polis dengan lampu merah dan biru yang berkelip, ramai penyokong telah bersorak dan berlari ke arah kenderaan hitam itu dengan tangan dihulurkan serta kamera telefon terpasang. Rombongan tersebut telah melalui terus ke tempat letak kereta di sebuah hotel di Taiwan. Menteri Luar Taiwan Joseph Wu mengalu-alukan Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi di lapangan terbang Taipei Songshan. Pada malam Selasa, bangunan tertinggi Taiwan pula, Taipei 101 telah diterangi dengan mesej termasuk "Selamat datang ke Taiwan, Speaker Pelosi dan juga Taiwan di hati USA." Jurucakap Keselamatan Negara Rumah Putih John Kirby berkata selepas ketibaan Pelosi, beliau memberitahu bahawa Amerika Syarikat tidak akan gentar dengan ancaman ataupun retorik pertengkaran China dan tiada sebab lawatannya akan mencetuskan krisis ataupun konflik. Kami akan terus menyokong Taiwan bagi mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka serta berusaha untuk mengekalkan komunikasi antarabangsa dengan Beijing, kata Kirby pada taklimat Rumah Putih sambil menambah bahawa Amerika Syarikat tidak akan terlibat di dalam sebarang serangan mula. Kirby berkata China mungkin terlibat di dalam paksaan ekonomi terhadap Taiwan sambil menambah bahawa kesan ke atas hubungan Amerika-China akan bergantung kepada tindakan Beijing di dalam beberapa hari atau beberapa minggu yang mendatang. Pelosi berumur 82 tahun adalah sekutu rapat Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Kedua-duanya adalah Parti Demokrat dan telah membantu untuk membimbing agenda perundangannya melalui Kongres. 4 sumber berkata Pelosi juga dijadualkan pada hari Rabu untuk bertemu pasukan aktivis yang lantang bersuara mengenai rekod hak asasi manusia di China. Amerika Syarikat tidak mempunyai hubungan diplomatik rasmi dengan Taiwan, tetapi terikat dengan undang-undang Amerika untuk menyediakannya dengan cara untuk mempertahankan diri. China telah melihat lawatan pegawai Amerika Syarikat ke Taiwan sebagai satu isyarat yang menggalakkan kepada kem pro kemerdekaan di pulau itu. Taiwan telah menolak tuntutan kedaulatan China dengan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang boleh menentukan masa depan pulau itu. Beberapa buah pesawat pejuang China telah terbang menghampiri garis tengah yang membahagikan Selat Taiwan pada pagi Selasa sebelum berlepas pada sebelah petang, kata sumber daripada Reuters. Beberapa kapal perang China juga berlayar berhampiran garis pemisah semenjak Isnin dan telah kekal berlabuh di sana, kata sumber itu. Kementerian Pertahanan Taiwan berkata 21 buah pesawat China memasuki zon pengenalan pertahanan udaranya pada Selasa. Dan China cuba untuk mengancam pelabuhan dan bandar utama dengan latihan di sekitar pulau itu. Walau bagaimanapun, Angkatan Bersenjata Taiwan telah menguatkan tahap kewaspadaan mereka, tambahnya. Taylor Fravel, pakar Institut Teknologi Massachusetts, mengenai ketenteraan China berkata, latihan yang dirancang China kelihatan seolah-olah skopnya lebih besar berbanding semasa krisis Selat Taiwan pada 1995 dan 1996. Taiwan akan menghadapi latihan ketenteraan dan ujian peluru berpandu daripada utara, selatan, timur dan barat, dan ini tidak pernah berlaku sebelum ini, kata Fravel. 4 kapal perang Amerika Syarikat termasuk kapal pengangkut pesawat USS Ronald Reagan telah ditempatkan di perairan timur Taiwan pada apa yang disebut oleh Tentera Laut Amerika Syarikat sebagai penempatan rutin. Di dalam pada masa yang sama, Rusia yang telah terkunci di dalam konfrontasi dengan Barat mengenai pencerobohan Ukraine turut mengutuk lawatan Pelosi. Jurucakap Kementerian Luar Negara Maria Zakharova telah menggelar Amerika Syarikat sebagai provokator negara.